Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Ustaz baca. 124. Okey, kita nak belajar pada malam ni bab tayamum ketika di dalam keadaan tak musafir. Menunjukkan kepada tajuk yang diketengahkan ini, duduk bermukim pun tak musafir pun boleh tayamum sebenarnya. Bukan semestinya di dalam keadaan kita musafir. Kerana biasanya berlaku tayamum ni di dalam musafir kerana ketiadaan air. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam Quran kata apabila kamu tidak dapati akan air, dibenarkan kamu tayamum. Maksudnya biasa-biasa tak ada air ni ketika musafir. Kalau di zaman Nabi lah. Di zaman Nabi para sahabat mereka musafir melalui padang pasir, nak cari telaga, sumber air, sungai tak ada, maka tayamum. Jadi sebenarnya tayamum ini bukan semesti di dalam keadaan musafir, bermukim pun boleh kita tayamum. Sama ada ketika ketiadaan air. Bermukim macam kita ni tak ada air. Tempat yang kita duduk itu tak ada air. Tapi kalau dalam fiqhnya dia suruh cari dulu. Di kawasan persekitaran kita ada ke tak ada air. Yang keduanya tayamum kerana sakit. Ini pun tidak memerlukan kepada musafir. Okey, terus. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أخبرنا أبي عن جدي عن جعفر بن ربيع عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم بن الحارث بن سمة الأنصاري. قال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Okey. Imam Abu Daud dengan sanadnya ini menyebut Abdurrahman bin Harmuz daripada Umair. Jadi Umair ni adalah bekas hamba kepada Ibnu Abbas. Dia kata bahawa dia telah mendengar Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas kata, aku telah bertemu dengan Abdullah bin Yasar, bekas hamba kepada Maimunah. Maimunah itu siapa dia? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi. Hatta dakhalna ala Abi Juhaimin, sehinggalah kami bertemu dengan Abi Juhaimin bin Haris bin Sammah al-Ansari. Lalu Abu Juhaim kata, kami telah bertemu dengan Rasulullah, telah datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke suatu tempat min nahwi bi'ril Jamal. Maknanya bi'ril Jamal ini suatu tempat yang berada berhampiran dengan Madinah. Rasulullah datang sampai tempat itu, tempat yang dikenali dengan bi'rul Jamal. Lalu dia telah bertemu akan Rasulullah itu seorang lelaki. Lalu lelaki itu bagi salam kepada dia. Bila sampai kepada bi'ri Jamal, dia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu bagi salam kepada dia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam dia. Rasulullah tak jawab. Sehinggalah datang berhampiran dengan dinding. Lalu Rasulullah jawab dulu. Let's Abang Syarif dan kau. Itu peranai. Okey. Lalu Rasulullah tak jawab salam sehingga dia pergi berhampiran dengan dinding.
Lalu dia menyapu mukanya dan dua tangannya. Menyapu dua mukanya dengan tangannya, maknanya Rasulullah ditepuk dulu tangan dia ke dinding, lalu dia sapu muka dan kedua tangan. Di sini disebut tangan, summa radda alaihi salam. Kemudian Rasulullah SAW jawab salam lelaki yang bagi salam kepada dia tadi. Rasulullah tangguh dulu. Nampak? Sebenarnya dalam riwayat yang lain, Rasulullah qada hajat dulu. Dia buat air kecil, lepas tu batallah wuduk dia. Dia berada di dalam keadaan hadas kecil. Masa itu pula orang bagi salam. Lalu Rasulullah tak jawab. Sehinggalah dia pergi ke dinding, dia tayamum. Di sinilah sebagai hujah kepada golongan yang berpendapat tayamum tidak semestinya dengan debu. Dinding pun boleh. Tapi golongan yang kata mesti dengan debu, dia orang jawab balik. Dia orang kata dinding di zaman Nabi itu memang ada debu. Sebab rumah-rumah orang Arab ni dibuat daripada tanah. Tak apalah, benda tu benda khilaf. Terpulang, kita nak pegang debu sungguh pun boleh. Ataupun dalam mukadimah dulu kita sebut wajhul ardi, setiap permukaan bumi ini sah dibuat sebagai tayamum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam riwayat ini Rasulullah sapu sampai 2 tangan. Tangan merangkumi siku. Di dalam riwayat yang lepas kita telah baca, umpamanya di dalam Bukhari. Kalau di dalam Sahih Bukhari semua sampai pergelangan. Di dalam Muslim kecuali satu hadis. Bab tayamum ini kita telah baca di dalam Bukhari, semuanya sampai pergelangan tangan. Muslim satu hadis sampai ke tangan, yang lain semua apa? Semua sampai rusrain, iaitu sampai pergelangan tangan. Jadi secara kesimpulan, kita dah buat kesimpulan dalam pelajaran kita yang lalu, boleh sampai ke siku, kias. Pertamanya kias, yang keduanya memang ada hadis Rasulullah sampai ke siku, tetapi riwayat yang banyak sampai pergelangan tangan. Sebab itu Imam Nawawi di dalam Majmu' dia kata pendapat antara kesiku sampai ke pergelangan tangan yang tu lebih kuat. Pergelangan tangan lebih kuat kerana terlalu banyak hadisnya. Okey. Yang seterusnya, dalam hadis tadi Rasulullah SAW dia setelah dia tayamum baru dia jawab salam. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak nak masa jawab salam itu panjang. Maknanya masa luput waktu bagi salam itu baru jawab. Maksudnya selepas bagi salam tunggu masa yang panjang baru jawab. Tak. Bila bagi salam, masa tu dia tak jawab kerana apa? Dia ada hadas kecil, dia ambil sembahyang, dia ambil tayamum, terus dia jawab. Takut hilang waktu dia. Walaupun bukan syarat. Maksudnya bila bagi salam kita tunggu lama pun tak apa. Lepas bagi salam kita dalam keadaan hadas kecil. Lepas qada hajat umpamanya. Lama baru kita pergi ambil sembahyang. Selepas tu baru jawab, boleh. Satu. Yang keduanya, terus jawab pun tak apa, tak ambil sembahyang. Bukan syarat nak jawab salam ni kena ambil sembahyang. Bukan syarat nak jawab salam ni kena ambil sembahyang. Bukan syarat dia. Tetapi Rasulullah ni dibuat sesuatu yang terbaik. Sesuatu perkara yang paling baik. Sehingga nak jawab salam pun mesti di dalam keadaan taharah, di dalam keadaan dia bersih, di dalam keadaan dia suci. Berdasarkan kepada Rasulullah SAW tadi, takut luput daripada jawab bagi salam, sebahagian ulama fiqh ambil istinbat hukum, di antaranya Imam Tahawi dan juga ulama-ulama Kufah, Lais, Auza'i. Nama-nama yang disebutkan tadi, bahawa bila kita takut luputnya sembahyang jenazah, kita boleh tayamum. Ini bukan isu ada air tak ada air. Maksudnya kita nak sembahyang jenazah, terkentut umpamanya, batal. Kita nak keluar daripada masjid, surau tu lambatlah. Mungkin orang dah kita keluar, sembahyang jenazah ni 4 takbir je. Dia cepat, dia tidak ada rokok, tidak ada sujud. Dia takut habis, pergi kat dinding, tayamum. Berapa orang ulama yang kita sebutkan tadi mengharuskan tayamum takut luputnya waktu jenazah. Kias daripada Rasulullah SAW tayamum untuk
dia bagi salam untuk jawab salam. Takut luput. Takut masa tu jadi panjang, dia nak ambil sembahyang kan. Air tu jauh, ada tapi jauh. Dia tayamum terus dia jawab salam. Dan kalau kita baca memang ada tajuk yang khusus di dalam I'la Usunan. Zafar Ahmad Osmani dia sebut di dalam kitabnya, dia meletakkan tajuk yang khusus, babut tayammumi ma'al qudrati 'alal ma'i li salatil janazati. Maknanya bab tayammum untuk sembahyang jenazah ini, walaupun kita mampu dapat air, tetapi nak dapat air itu agak lambat. Jadi orang dah nak sembahyang ataupun orang dah sembahyang, takut bila kita dah pergi ambil sembahyang, elok orang dah habis sembahyang, maka padan dengan tayammum. Apatah lagi kita telah bincang, kita telah bahas masalah kedudukan air sembahyang di dalam sembahyang jenazah ini. Sebahagian ulama kata nak sembahyang jenazah tak perlu ada air sembahyang. Itu pendapat Imam Hanafi, Imam Tabari, Imam Abu Thawr, sebagaimana yang disebut di dalam Darsul Tirmizi dan juga di dalam Darsul Mishkat Masabih. Itu dah kita baca di dalam Bukhari dulu dan juga di dalam Muqaddimah Tirmizi. Jadinya ada yang kau apa tadi? Okey. Isu di sini bukannya tak ada air lah. Ada air. Saja bertayamum kerana nak jawab salam. Nak jawab salam, takut luput waktu jawab. Takut luput waktu jawab. Dia nak bila bagi salam dalam masa yang cepat terus jawab. Sebab dalam Quran sendiri pun Allah Taala ajar, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dia tak tunggu panjang. Salam terus jawab. Tapi kalau nak tunggu ambil sembahyang dulu, jadi lambat. Kalau tak ada sembahyang, tak ada taharah, boleh tak jawab? Boleh. Isu di sini Rasulullah buat yang terbaik. Rasulullah buat yang terbaik. Okey, terus. حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي أخبرنا محمد بن ثابت العبدي أخبرنا نافع قال طلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته. وكان من الحديث يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكاك قد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب يديه على الحائط ومس بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسها ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. Okey. Dalam riwayat yang kedua pun sama juga. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut, kita daripada Nafi', dia telah menyebut, telah bertolak aku bersama dengan Ibnu Umar pergi sesuatu hajat, bertemu dengan untuk sesuatu hajat, bertemu dengan Ibnu Abbas. Faqadha Ibnu Umar hajatahu, lalu dia menunaikan hajatnya. Wa kana min hadisihi yauma idzin, pada ketika itu dia telah menyampaikan satu hadis bahawasanya seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu jalan daripada jalan-jalan di Madinah. Di satu jalan daripada jalan-jalan di Madinah. Dan dia telah keluar daripada qada hajat, sama ada daripada buang air besar ataupun buang air kecil. Fasallama alaihi, lalu orang beri salam kepadanya, dia tidak menjawab. Sehinggalah seorang lelaki berselindung di balik satu tempat, satu jalan, lalu dia telah memukul akan Ibnu Umar ni tadi. Memukul tangan dia kepada dinding, lalu dia sapu dengan tangan dia dua tangan dia ke mukanya, kemudian dia pukul dengan dua tangan, dia sapu tangan dia sampai kepada zira'aihi, sampai pergelang, sampai ke siku. Kemudian barulah dia jawab salam. Lalu dia jawab salam lelaki yang bagi salam kepada dia tadi, dan dia berkata, tidak menegah akan aku untuk jawab salam kamu, melainkan bahawa aku tidak berada di dalam keadaan di keadaan bersih. Maknanya ini asar daripada Ibnu Umar yang kedua. Tadi daripada Rasulullah. Okey, terus. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. Okey.
Abu Daud kata, aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad lah. Sesungguhnya dia berkata, Muhammad bin Sabit meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan yang tayamum ini adalah merupakan hadis yang mungkar. Ulama hadis telah berselisih pendapat tentang kedudukan siapa tadi? Muhammad bin Sabit. Sebahagian ulama mendhaifkan dia. Sebahagian ulama maknanya mentakdirkan dia, menerima periwayatan dia. Jadi bagi ulama yang mendhaifkan dia, maknanya hadis-hadis yang dia bawa berkaitan mana-mana hadis ditolak. Sebahagian ulama yang membenarkan, yang menerima periwayatan dia, hadis lain diterima, tetapi hadis yang berkaitan dengan tayamum tidak diterima. Dia meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tayamum tidak diterima. Sebab hadis yang berkaitan dengan tayamum, dia membawa hadis-hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu apa dia? Iaitu sama ada seseorang perawi itu dia lemah, dia meriwayatkan hadis bercanggah dengan orang yang siqah. Tetapi dia beza dengan hadis yang syaz. Hadis yang syaz ini dia siqah, tetapi dia bawa riwayat hadis orang lain lebih siqah daripada dia. Hadis yang dia bawa bercanggah dengan orang yang lebih siqah daripada dia. Saya ulangi, kalau hadis mungkar ini memang sama ada dia sendiri lemah bertembung dengan perawi yang siqah, maka dia dianggap hadis yang mungkar. Ataupun dia diterima, cuma matan hadis dia sahaja itu yang mungkar, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Sebagai satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah bawa satu hadis mungkar. Kulul, dia kata balaha bitamri fa inna bani adama idza akalahu ghadabahu syaitan. Makanlah buah tamar masak, buah tamar muda dengan buah tamar basah. Siapa-siapa yang makan dua tamar ini, campur buah tamar muda dengan buah tamar masak ini, syaitan akan murka, marah kepada dia. Itu hadis tu Ibnu Majah. Tetapi hadis apa kedudukan hadis itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Muhammad bin Qais yang diberi gelaran dengan Abu Zukair. Dia ini meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Sebab ada hadis yang lain yang lebih sahih, matan lebih kurang. Tetapi perawi yang siqah yang boleh diterima. Tapi oleh kerana dia lemah, dipertikaikan tentang peribadi dia, latar belakang dia, lalu hadis dia ditolak. Dianggap sebagai hadis yang mungkar. Okey, secara kesimpulan, Imam Abu Daud nak menengahkan di sini, kalau bab hadis tayamum ditolak. Kalau dia bawa hadis lain diterima. Tadi dah kita sebut Muhammad bin Sabit ini, ulama-ulama hadis berbeza pendapat tentang kedudukan dia. Sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tak terima. Berdasarkan kepada ilmu jarah wa ta'dil, bila berlaku ta'arud, sebahagian ulama kata bila berlaku ta'arud, idza jatama at-ta'dil wa jarhu fal jarhu muqaddam. Bila bertembung di antara jarah dengan ta'dil, dahulukan jarah. Jarah ni apa dia? Jarah ni maknanya seseorang perawi yang dipertikaikan, itu jarah dipanggil. Ta'dil ini maknanya perawi yang diterima. Bertemu dengan jarah dan ta'dil, sebahagian ulama dia pegang jarah, maka perawi hadis ini tak dipakai. Tetapi sebenarnya sebagaimana yang ulama-ulama jarah wa ta'dil menyebut, di dalam nak mentarjihkan bila berlaku pertembungan ini, masalah ilmu jarah wa ta'dil sebagaimana ilmu tarjih di dalam masalah fiqh. Maksudnya dia bukan merupakan hukum qat'i. Dia masih lagi berkisar di dalam masalah bab zanni. Maksudnya kadang-kadang seseorang perawi, orang ni tak terima, orang lain boleh terima. Begitu juga kadang-kadang sesuatu hadis, sebahagian ulama hadis tak terima, ada sebahagian ulama hadis lain terima. Sebab itu di dalam kita nak mensabitkan, nak kata hadis itu dhaif ataupun sahih, kita kena tolak ansur kalau orang berbeza pendapat dengan kita. Bukan kata isu fiqh saja, isu hadis sendiri pun. Kita mungkin berdasarkan kepada kajian kita, bacaan kita, penelitian kita, kita dah rasa hadis itu sahih dah, berdasarkan kepada sokongan-sokongan daripada ulama-ulama hadis. Tiba-tiba orang cari, kaji, dia nampak hadis itu dhaif, kita kena tolak ansur, mungkin dia jumpa dalil yang lain. Ataupun dia kata sahih, kita kata dhaif berdasarkan alasan-alasan yang kita jumpa.
juga kita kena tolak ansur. Macam masalah berselisih masalah fiqh juga. Bila yang pentingnya berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada nas. Berdasarkan kepada hujah, berdasarkan kepada kajian dan penelitian yang mendalam. Maksudnya tak bolehlah kita kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif pakai cincai je begitu saja. Kerana di sana je berlaku kadang-kadang berselisih pendapat yang begitu berat, begitu besar dalam masyarakat ni, dia buat cincai lebih kurang, dia mudah-mudah dia kata hadis ni sahih. Ataupun dia mudah-mudah kata hadis ni dhaif, itu tak boleh. Kita mengaji hadis ni dia ada disiplin dia. Dia ada kaedah-kaedah dia. Okey, terus. قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين النبي صلى الله عليه وسلم ورواه فعل ابن عمر. Bab ni lah, kalau kata hadis, bab pukul 2 kali ni tidak diterima. Abu Daud sendiri, maknanya dia tidak terima. Tidak diikut tentang periwayatan dia, bab hadis tayamum. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau hadis-hadis yang lain, Muhammad bin Thabit ini diterima. Muhammad bin Thabit ini diterima. Kalau dia bawa hadis-hadis cerita lain, bukan cerita tayamum. Itu satu bab. Ada sebagian ulama hadis, kalau Muhammad bin Thabit ni bawa hadis mana boleh tak okey. Itu yang saya kata sebut khilaf tadi. Okey, terus. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى البررسي حدثنا أيوة بن شريح من الهاد أن نافعا حدث عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل سلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. Wallahu a'lam. Hadis ini pun sama dengan hadis yang pertama tadi. Nanti insya-Allah kita bincang pula berhubung dengan kedudukan orang yang junub, bagaimana cara dia nak bertayamum.